Hi, hello. My name is Nur Shakira. I'm 19 years old. I'm from Malaysia. Hello. Hello. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zofri. Saya akan bercakap tentang Tourette Syndrome. Apa itu Tourette Syndrome? Tourette Syndrome adalah penyakit neuropsychiatri yang membuat seseorang mengeluarkan ucapan secara tiba-tiba dan berulang banyak kali tanpa dapat dikawal. Penyakit ini selalunya diwarisi secara turun-menurun. Dan apabila penghidap penyakit ini meningkat dewasa, kelakuan mengulang perkataan tersebut ataupun kelakuan tersebut akan semakin berkurang. Kesedaran tentang Tourette Syndrome ini di luar negara amatlah meluas. Hampir semua orang di luar negara dah tahu tentang sindrom ini. Namun amat jarang diketahui oleh rakyat di Malaysia. Sehinggalah berlaku satu penemuan di mana seorang pengguna sosial media yang mula menyebarkan mengenai Tourette Syndrome ini di akaun sosial medianya di platform seperti Instagram. Pengidap Tourette Syndrome iaitu Shakira dikatakan telah menghadapi tik semenjak berusia 10 tahun dan sehingga kini dia masih lagi mempunyai Tourette Syndrome itu. Antara 4% hingga 3.8% anak yang berusia 5 hingga 18 tahun kemungkinan mempunyai Tourette Syndrome. Sindrom Tourette juga yang ekstrim pada orang dewasa jarang ditemui. Mengikut statistik juga dikatakan bahawa biasanya Tourette Syndrome ni akan berlaku kepada 2 hingga 15 tahun kanak-kanak dan terjadi lebih kepada kanak-kanak lelaki berbanding kanak-kanak perempuan. Dan Persatuan Tourette Amerika menganggarkan bahawa 1 daripada 100 kanak-kanak yang masih bersekolah menghidapi Tourette Syndrome ini dan gejala-gejala di bawah Tourette Syndrome iaitu gangguan tik. Contoh gangguan tik adalah seperti di dalam video. This is what you call take. I have take syndrome or lebih dikenali Tourette syndrome. But aku baru kena awal bulan November dan aku dah umur 19. So this is my first time kena hadap benda ni. So kalau ada benda nak ditanya, boleh tanya apa-apa je. Thank you for watching it. Hello, bye. Saya akan terangkan beberapa statistik tentang Tourette Syndrome di Malaysia. Jadi setelah saya menemubual seorang pesakit yang bernama Shakira, dia memberitahu bahawa dia berjumpa 4 orang lagi individu yang mempunyai penyakit sama seperti dia, iaitu Tourette Syndrome. Apa yang saya boleh katakan, penyakit Tourette Syndrome jarang sekali berlaku di Malaysia atas sebab tidak ada spesifik lokal statistik di Malaysia yang jelas. Diagnosis mengenai Tourette disorder ni. So sebenarnya Tourette disorder ni terletak dalam sebuah disorder iaitu orang panggil tic disorder ataupun nama Melayu orang panggil tic ni grenyet. Terdapat 3 jenis tic disorder. Salah satunya saya dah sebut, Tourette disorder, maafkan saya. Dan yang keduanya adalah persistent chronic motor or vocal tic disorder. Dan yang ketiga iaitu provisional tic disorder. Dan saya perlu ingatkan pada anda semua bahawa ketiga-tiga jenis disorder ini bersabit dengan motor tic ataupun vocal tic, iaitu motor tic grenyet pada otot anda dan juga vocal tic adalah grenyet pada suara.
So kita terus pada disorder pertama, iaitu yang mana kita tengah bincang sekarang, iaitu Tourette disorder. Okey, untuk Tourette disorder ni terdapat kedua jenis tics, iaitu motor tics, yang mana motor tics ni dia multiple dalam Tourette disorder, dan juga sekurang-kurangnya satu vocal tic, yang mana motor tics tadi saya dah terangkan adalah grenyet pada otot, dan vocal tics yang satu tadi tu adalah pada grenyet pada suara anda sepanjang menghidapi penyakit, walaupun ianya tak berlaku serentak lah. Dan juga frekuensi grenyet boleh bertambah ataupun berkurang, tetapi berterusan dalam lebih setahun sejak kemunculan grenyet yang pertama dalam hidup pesakit tu. Okay, biasanya orang yang kena Tourette disorder ni ianya didiagnose bermula sebelum umur 18 tahun. Jadi selepas 18 tahun tu kemungkinan juga kena Tourette disorder, tetapi kebiasaannya yang kena adalah di bawah umur 18 tahun. Okay, so yang seterusnya, yang terakhir, simptom tidak disebabkan oleh kesan penggunaan bahan-bahan seperti dadah, kokain, ataupun disebabkan oleh keadaan medikal yang lain seperti mana Huntington disease dan juga post-viral encephalitis. Jadi itu adalah sikit tentang Tourette disorder. Okey, yang kedua mengenai persistent chronic motor ataupun vocal tic disorder. Okey, untuk persistent chronic motor ataupun vocal tic disorder, ini lebih spesifik. Sama ada pesakit ada motor tic sahaja, iaitu grenyet pada otot, ataupun vocal tic sahaja. Tapi untuk Tourette disorder, pesakit mengalami kedua-dua jenis grenyet, iaitu grenyet pada otot ataupun grenyet pada suara. Tetapi keadaan untuk Tourette disorder tidak semestinya perkara kedua-dua sakit itu, kedua-dua grenyet itu berlaku dalam masa yang serentak. Provisional tic disorder. Okey, nama pun provisional, maksudnya disorder untuk yang grenyet yang kali ni adalah sementara saja. Okey, untuk provisional tic disorder, pertamanya kehadiran satu ataupun lebih grenyet pada otot dan ataupun pada grenyet suara anda. Okey, yang kedua, grenyet sukar hilang dan juga diukur pada kadar kurang setahun sejak grenyet yang pertama. Okey, yang ketiga, ianya berlaku sama juga sebelum umur 18 tahun, dan juga pesakit tidak ada menggunakan apa-apa bahan-bahan seperti dadah, kokain dan sebagainya, dan juga tidak terlibat dengan sakit-sakit yang lain seperti yang saya sebut pada contoh-contoh yang ada pada disorder sebelum ni. Itu saja. Tourette syndrome ni adalah satu penyakit dalam bidang klinikal. Penyakit ini tidaklah dibincangkan secara direct di dalam Islam, tetapi lebih kepada kita mengambil pengajaran dari beberapa ayat Al-Quran dan hadis, dan kita terapkan di dalam perkara ini. Jadi hadis daripada Rasulullah SAW daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, "Ma anzalallahu da'an illa anzalalahu shifaan." Maksudnya Allah SWT tidak menurunkan sesuatu penyakit melainkan diturunkan bersamanya penawar. Riwayat Al-Bukhari 5678. Selain daripada hadis ini, ada juga hadis lain daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha haitsu khalaqad dawa'a fatadawa'u." Maksudnya, sesungguhnya Allah ketika menciptakan penyakit, diciptakan juga penawar, maka berubatlah kamu. Riwayat Ahmad 12596. Berdasarkan dua hadis yang dikongsikan sebentar tadi, dapatlah kita simpulkan bahawasanya sesuatu penyakit itu tidaklah diwujudkan, tidaklah kita nampak satu penyakit di dunia ini, melainkan ada bersama penyakit itu penawar. Okay, di Malaysia kita mempunyai satu badan khas yang ditubuhkan berkaitan dengan Tourette syndrome, iaitu Tics and Tourette Syndrome Malaysia Support Group. Badan ini juga telah menubuhkan satu laman sesawang dan juga page mereka sendiri di Facebook, iaitu Tics and Tourette Syndrome Malaysia Support Group. Okay, pertubuhan ini
Malaysia Support Group juga mengambil letak dan sentiasa menemaskini maklumat mereka berkenaan kanak-kanak dan dewasa yang mempunyai Tourette Syndrome di Malaysia. Mereka juga sentiasa memantau perkembangan penghidap Tourette Syndrome ini. Ada beberapa program yang telah dianjurkan oleh Badan Pertubuhan ini, iaitu mereka memanggil pakar-pakar dari luar negara untuk datang ke Malaysia dan memberi informasi lebih lanjut mengenai Tourette Syndrome.